Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama dengan Tok Abah lagi. Kali ini Tok Abah nak berkongsi sedikit cerita kawan-kawan Tok Abah yang menceritakan kekesalan mereka akibat daripada flip-flopnya keputusan Kementerian Pendidikan. Kejap sekolah nak buka, tak buka, nak buka, tak buka. Ada seorang sahabat Tok Abah daripada Pulau Pinang, anaknya sekolah berasrama di Kuantan, so dah hantar ke Kuantan. Dalam perjalanan balik, elok sampai, nak sampai ke Pulau Pinang balik, dah Kementerian Pendidikan buat keputusan kata sekolah tak boleh buka, kena tutup balik. Terpaksa patah balik pergi ambil anak. Begitu juga ada beberapa orang lagi yang menceritakan tentang bagaimana di awal tahun kemarin terpaksalah mengeluarkan belanja, beli, menyediakan perkakas sekolah, beg sekolah, nak beli baju sekolah, buku sekolah, yuran, memikirkan pembelanjaan anak untuk disiapkan kerana dikatakan sekolah akan dibuka. Tapi ternyata lah hari ini sehari dua yang lepas keputusannya ialah sekolah ditangguhkan, tak akan dibuka pada 20 Januari ini. Bagi Tok Abah, benda ni suatu yang tak sepatutnya berlaku. Kita semua tahu 11 hari bulan yang lalu apabila Perdana Menteri mengumumkan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, masa itu angka pandemik COVID dah mencecah ribuan, 4 angka, 4 digit dah. Dan kemudian the next day, 12 hari bulan, si Tan Sri Mahyudin, Perdana Menteri, mengumumkan pula perisytiharan darurat. Cuma yang pelik bin ajaibnya, Tok Abah tak boleh nak compute dalam fikiran Tok Abah, ialah apabila pada hari yang sama 12 bulan tu, sebelah petangnya, Menteri Pendidikan, kebetulan sahabat Tok Abah di Dewan Negara, Senator Dr. Radhi Majidin, buat live talikas Menteri Pendidikan untuk memberikan penerangan tentang prosedur SOP, bagaimana sistem persekolahan ini akan dijalankan, bagaimana pengurusannya, tata caranya untuk dilaksanakan. Waktu Tok Abah dengar live talikas tu, Tok Abah rasa ini dalam keadaan masa tu PKP darurat dah umum. Takkanlah perkara sebesar ini tak dibincang dulu dalam mesyuarat kabinet, ataupun mungkinlah di peringkat Kementerian Pendidikan sendiri, pegawai-pegawainya tak boleh bagi nasihat. Tok Abah pernah jadi cikgu, pernah berkhidmat dengan Kementerian Pendidikan, dan Tok Abah bersyukur walaupun tak lama, 10 tahun Tok Abah berkhidmat daripada sekolah PPD, pejabat pendidikan daerah, kemudian di maktab perguruan sehinggalah di kementerian. Dinamik Kementerian Pendidikan ini, politik dalaman organisasi di kementerian ini pun boleh tahan juga. Dan bila di parlimen, Tok Abah dapat lihat pegawai-pegawai kanan yang di sekeliling yang ikut bersama menteri. Waktu menteri datang di parlimen, Tok Abah perhatikan sebahagian besar mereka adalah pegawai-pegawai yang muda. Dan Tok Abah yakin mereka ni pengalaman sama ada di sekolah ataupun mungkinlah di institusi pendidikan macam maktab perguruan ke ataupun di politeknik ke yang diangkat menjadi pegawai kanan di kementerian untuk membantu menteri. Tapi melihat cara mereka tu, Tok Abah terdetik di hati, mereka ni ada atau tidak pengalaman dalam segi pengurusan pembelajaran dan pengurusan educational management ini. Because dia bukan satu yang mudah tau, daripada kementerian ke pejabat pendidikan negeri ke PPD dan akhirnya sampai ke sekolah. Jadi akhirnya menimbulkan kecelaruan dan ketidakpuasan hati, dan orang amat kecewa dengan cara yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan hingga menyebabkan suasana jadi kelang kabut, kecoh dan bercelaru. Bagi Tok Abah, perkara ini sebenarnya berkait rapat dengan kelemahan kerajaan yang dipimpin oleh Tan Sri Mahyudin ini untuk memberikan kepimpinan kepada eksekutif. They fail to provide the leadership. Menteri ramai, timbalan menteri pun ramai, kabinet yang paling besar, but they fail to provide the leadership to the executive. Akhirnya eksekutif dictate menteri untuk ini dan dengan proklamasi darurat, dengan perisytiharan darurat, memberikan legitimasi kepada eksekutif ini untuk this is the decision, yang akhirnya kesan
Yang terpaksa ditanggung ialah derita rakyat. Bagi Tok Abah, very simple. Kembalikan semula kuasa legislatif. Ya. Dalam keadaan kita kata kita kena beri dokongan, kena bersatu untuk membantu menangani COVID-19, isu ekonomi yang makin parah, kerajaan yang lemah, yang tak ada sokongan yang kuat ini memerlukan dokongan daripada ahli-ahli parlimen kita. Darurat telah melumpuhkan peranan parlimen. Kembalikan semula peranan ahli parlimen kita supaya semua dapat memberikan pandangan melalui institusi yang sah dalam konteks demokrasi yang menjadi amalan dalam pembinaan negara bangsa kita. Demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan, ini menjadi fundamental yang sangat penting dalam urus takbir, dalam governing, dalam tata kelola kerajaan. Sebab itu bagi Tok Abah menyeru sekali lagi. Terimalah hakikat bahawa kepimpinan Tan Sri Mahyudin ini is only a failure lah. Ya. Tak payah bercakap soal legitimacy tentang kedudukan kerajaan yang ada. Tetapi if you cannot provide the leadership, then bagi peluang lah. Bagi peluang orang lain. Kalau tak boleh, tak nak turun dari tata kuasa pun, bagi peluang untuk kita sama-sama membantu. Jangan biarkan derita rakyat ini berpanjangan. Pengumuman yang dibuat oleh Perdana Menteri hari ini pun tak ada apa pun yang istimewanya. Yang biasa saja. Way forward kita tak tahu bagaimana. Dalam keadaan yang sangat sukar ini, Tok Abah bermohon sangat-sangat. Dr. Radhi Majidin adalah kawan baik Tok Abah di Dewan Negara kan. Tok Abah kenal dia pun kenal Tok Abah. Tapi Tok Abah rasa sedihlah melihat kan dalam suasana yang ada sekarang ini. Sepatutnya dengan kedudukan dan mandat yang diberi ini, dia should provide the leadership to the executive dan memberi direction yang jelas supaya kita dapat menangani kemelut dan tragedi yang sedang melanda negara ini dari segi wabak pandemik COVID-19-nya, dari segi ekonominya, sistem pendidikannya yang bercelaru. Saya fikir, Tok Abah fikir kena segera ditangani dan diberikan penyelesaian yang tuntas. Sebab itu akhirnya Tok Abah mohon supaya kembalikan semula kuasa legislatif, iaitu parlimen ini perlu dikembalikan semula peranannya supaya check and balance dan supaya semua mereka yang telah dipilih oleh rakyat, yang telah diberi mandat untuk mewakili rakyat ini dapat memberikan pandangan, memberikan juga input, memberikan juga pemikiran mereka bagi membolehkan kita menangani COVID-19 dan menguruskan negara ini dengan cara yang lebih baik. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.